Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Hazura binti Yunus, pustakawan di Uniza Campus Besut lah. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan uh, Mendeley Tools. Apa itu Mendeley? Kita akan huraikan sebentar lagi. Jadi kita akan ambil masa sekejap je ni, Mendeley Tools ni. Okey, kita boleh buka slide. Okey, apa itu Mendeley yang you all duduk dengar-dengar tu? Apa itu Mendeley? Mendeley ni adalah satu software untuk kita menguruskan sumber. Kan you all banyak artikel kan kalau buat final year project ataupun buat master or PhD thesis, akan ada banyak artikel, betul? Beratus artikel. Biasanya kalau dulu traditional style kita buat macam mana? Kita akan savekan dalam satu file, semua duduk dalam tu, betul? Semua duduk dalam tu yang tajuk yang bercampur, tahun yang bercampur. Lepas tu kalau bila kita nak cari, kita akan buka folder dan cari dalam folder tu satu-satu, kan? So, Mendeley ni adalah satu tools untuk menguruskan sumber kita tu. Artikel yang kita cari banyak-banyak, beribu-ribu artikel tu, buku yang kita cari, semua duduk dalam reference management tools ni. Saya huraikan sedikit sahaja latar belakang management tool ni. Selain daripada Mendeley ni, banyak lagi tools lain untuk menguruskan sumber rujukan ni. Zotero, Reference Manager, okay, EndNote, Referencer, RefWorks, dan termasuk Mendeley. Yang paling famous sekarang ni adalah Mendeley lah, yang diguna pakai secara global. Dan Mendeley ni adalah free, kita boleh download. Tak payah bayar, tak payah apa, boleh free guna. Jadi kenapa kita memilih untuk susah guna secara manual? So kita memilih menggunakan Mendeley. Okey. Hari ini kita akan belajar 4 komponen utama dalam Mendeley ni. Pertama adalah Mendeley Desktop. Yang kedua adalah Mendeley Web, Mendeley Importer dan Mendeley Microsoft Word plugin. Apa yang paling penting dalam 4-4 komponen ni adalah dua je yang kita betul-betul kena mahir, iaitu Mendeley Desktop yang mana kita install dalam desktop kita. Type je dekat kita punya Google tu, Mendeley Desktop, and then register, terus masuk dalam kita punya desktop kita. Yang satu lagi yang you all kena master adalah Microsoft Word plugin. Kalau kita ada Mendeley Desktop ni, tapi kita tak boleh nak masukkan dalam Microsoft Word, macam mana kita nak guna? Sedangkan kita menggunakan Microsoft Word untuk buat thesis kita, betul? Kita project report kita pun kita menggunakan Microsoft Word. So apa itu Mendeley Web dan juga Mendeley Importer? Mendeley Web ni dia mirror sahaja dengan Mendeley Desktop. Apa yang kita buat dalam Mendeley Desktop akan berada dalam Mendeley Web. Bezanya adalah Mendeley Web ni dia floating lah, duduk dekat laman web. Misalnya kita pergi mana-mana, kita tak bawa kita punya laptop. Nak pinjam laptop pakcik ataupun duduk dekat airport nak buka kita punya apps dalam kita punya phone, kita buka dalam Mendeley Web. Download dalam Mendeley Web. Bila balik rumah, buka kita punya desktop atau laptop, benda tu akan ada dalam desktop kita. Dia synchronize. Okay, itu je Mendeley Web. Mendeley Importer ni salah satu komponen untuk memudahkan kita download. Okay, dia akan keluar satu petunjuk dekat ujung ni, yang mana kita direct, tak payah save, tak payah download. Direct je artikel yang kita jumpa akan masuk dalam kita punya Mendeley Desktop tu. Yang tu pun saya akan tunjuk, tapi sepintas lalu Jadi final year project ni pelajar yang dah semester akhir. Sama juga dengan master or PhD student yang sepatutnya berdikari. Yang ni adalah sebagai asas je saya bagi pada hari ni. Tapi nak explore lebih lanjut, boleh explore Jadi ni adalah Mendeley basic sahaja saya bagi. You all sekadar pengetahuan boleh guna. Ini dah cukup dah, knowledge ni very basic. Dah boleh guna. Tapi kalau nak explore yang lebih advance lagi, boleh explore lagi lah. Dia banyak lagi function Jadi semua orang dah ada account kan? Dah ada account Mendeley Desktop. Okay, ni. Okay, tak nampak. Saya kali sikit. Okay, that one is kita punya Mendeley. Sekejap, saya tarik sikit. Okay, that one. Ini adalah Mendeley Desktop punya logo lah. Okay, logo Mendeley. Buka kita punya Mendeley Desktop. Ini first component Jadi bila saya ni sebab saya dah login terus.
You all, dia akan minta you all, kalau yang belum ada account, dia akan minta register. Register account yang you all biasa guna. Jangan duduk register account yang jarang pakai, tak ingat password. Dan sebaiknya adalah, saya punya suggestion, you all create another Gmail yang memang tak bercampur dengan Gmail lain. Yang ni kira Gmail akademik you all. Jadi tak adalah bercampur dengan gambar powernya kan. So, letakkan semua bahan akademik dalam tu, ataupun you register apa-apa tools atau application yang melibatkan akademik, guna Gmail yang akademik tu. Boleh? Okay, first step yang kita nak tengok dalam Mendeley Desktop ni adalah, of course kita nak add file. Saya punya ni dah banyak file. Saya punya ni dah banyak. You all mungkin tak ada pun lagi, kosong. Jadi assume benda ni kosong. You all akan ada yang belah kiri saya. Okay, belah kiri saya ni ada kat situ beberapa function yang akan kita explore sama-sama. First kali adalah kita kena add file. Add file ni, you all dah save kan? Dah save artikel-artikel yang dicari. Okay, satu hal juga, nak cari artikel ni kat mana? Yang tu kena masuk kelas lain lah. Artikel ni tolong jangan cari dalam Google biasa. Sebab you are academic student. You pun tengah buat final project or thesis or master thesis or PhD thesis. Yang mana, of course lah, dia memerlukan academic punya sumber. Okay, salah satu yang kita boleh cari adalah melalui Google Scholar. Google Scholar tu very basic. And then carilah melalui database kita, okay? Database Uniza ataupun database universiti lain yang you berkongsi. Tak kisah, janji ia adalah authorized punya sources, sumbernya authorized. Jangan cari dekat Google biasa, blog orang pun you all ambil, tak tahu sumber macam mana you nak guna sebagai reference. Okay, macam mana nak add file Misalnya, you ada sedikit sahaja file dan dia bercampur kat mana-mana, you add je file kat sini. And then pilih je dekat file yang you all ada tu. Ambil dan open, terus dia masuk dalam ni. Satu lagi cara adalah misalnya you all dah ada folder. Satu folder tu dah beratus-ratus you all punya artikel. Terus add folder, pilih folder mana yang nak. And then add folder. Dia akan senaraikan semua you all punya artikel. Okey, itu berkenaan dengan artikel. Artikel kebiasaannya mestilah berbentuk PDF. Okey. Kalau berbentuk Microsoft Word, saya punya ni ada tak contoh. Okey, berbentuk Microsoft Word, you akan problem on detail ni. Belah kanan saya ni ada detail. Okey, detail kat sini akan problem. Sebab biasanya artikel yang authorized akan di-upload ke dalam database dalam bentuk PDF. Kebanyakan artikel you akan bentuk PDF lah. Okey, dekat file ni juga, kalau you all perasan ada add entry manually. Apa function add entry manually ni? Okey, add entry manually ni, function dia adalah kita nak tambah artikel yang tak ada dalam bentuk elektronik. Contoh dia adalah kita menggunakan buku. Misalnya buku okey. Kita rujuk satu buku ni. Buku ni tak ada e-books. Macam mana kita nak masukkan data di dalam ni? Okey. Jadi kita buatlah dia secara manual. Macam mana cara dia adalah bila dia keluar je pop up new document ni, terus ambil bentuk apa? Books ke? Okey. Bentuk case ke? Pilih je kat sini. And then pastikan you all isi ni. Books ni mesti of course lah ada title, betul? Masukkan title, masukkan author, year, pages. Abstract ni tak perlu. Kalau rajin sangat, type lah abstract dekat buku tu. Tapi my suggestion, no lah. Okay. Tag ni tak payah buat apa-apa. Okay, edition kena, editor kena. Okay, kalau ada editor, bubuh editor, publisher. Dan setiap item types akan berbeza keperluannya. Jadi follow je. Misalnya you all ada rujuk FYP your senior. So, ambil dekat sini, report. Okay, pilih kat sini, thesis or report. Boleh ambil je. And then dia akan tanyalah report tu report apa. Dan isikan, fill up. Okay, then tekan save. Bila tekan save je, dia akan masukkan dalam ni sebagai one of your resources. Okay, senang Kita dah cover add file secara satu-satu. Kita dah cover add file secara folder. Dan juga kita cover add entry manually.
Okay, so dah adalah artikel dalam kita punya Mendeley desktop ni. Okay, dekat sini di bawah Mendeley belah kiri saya ni cuba tengok ada butang literature search. Satu. Dan di belah kanan saya ni pula, okay, kita tengok all document balik. Di sebelah kanan saya hujung ni pun ada ruang untuk search. Apa beza literature search dan juga search kat atas ni? Okay. Literature search ni adalah kita nak cari bahan yang berkenaan dengan topik kita ni yang pernah dicari oleh pengguna desktop all over the world. Semua seluruh dunia ni orang dah pernah cari dan juga pernah download artikel, dia akan add dalam literature search. Kita tengok contoh Okay. Bila keluar macam ni, misalnya saya nak cari pasal data analitik Okay, saya enter. Tengok banyak Ada berapa ni? Ada 70,000 artikel yang pernah academician yang menggunakan pengguna Mendeley ni masukkan dalam dia punya Mendeley. So saya pilih Big Data Analytics, Trend in Big Data Analytics. Saya pun tengok 2014 no. Sebab biasanya untuk resource kita kena cari 5 tahun ke belakang Dan kalau fakulti informatik, mungkin 3 tahun je dia nak. Okay, secara teori, mungkin you boleh cari teori misalnya history of data analytic atau kewujudan data analytic ni, mungkin boleh guna waktu tahun lama. Tapi the new technology on data analytic, new discussion on data analytic, kalau FIK biasanya dia nak 3 tahun lah. Fakulti lain mungkin nak 5 tahun. Tengok atas you punya supervisor punya advice. Mana yang nak. Macam ni 2014 saya tak nak 2014. Okey, saya nak yang 2019. Saya berkenan dah dengan artikel ni. Saya pun klik dekat situ. And then di belah kanan saya terus keluar pop up save reference. Saya pun save reference. Okey, perlu diingatkan yang kita save ni bukan artikel dia. Yang kita save ni adalah dia punya metadata, data berkenaan artikel tu. And then kita akan carilah nanti artikel tu kat mana-mana macam mana cari dia? Misalnya saya save tadi tu, kita ada DOI kan? Dekat catalog ID ni, document identification ni, okay, digital identification number ni kita pun search dia. Okay, dia look up HTTP Springer link. Okay, kita boleh copy dekat sini, kita paste dalam kita punya web dan cari artikel tu. Kena elok, artikel tu free. Kena tak elok, artikel tu mungkin berbayar. And then di sinilah you contact your librarian untuk dapatkan this article. Misalnya you cari dalam database kita pun tak ada. You memang betul-betul nak ni artikel ni, contact your librarian. Librarian akan dapatkan untuk you all for free sahaja. Okay, inilah penggunaannya. You copy je DOI ni. Saya bagi contoh satu copy DOI. Dia masukkan kita punya dalam internet kita. Kita paste DOI. DOI ni dia identification untuk artikel. Berjuta-juta, berbilion-bilion artikel DOI ni takkan sama. Just like your IC. Nama Nur Hazura ni mungkin banyak. Okay, nama Sufian tu mungkin banyak. Tapi IC lain, betul? Sama juga dengan DOI ni. Dia IC dia berlainan. Okay, that one ni, okay, for this article dia dah keluar dah. Melalui research gate. Kita pun boleh buka. And dia kena elok, dapat free je. Atau kita boleh request dengan penulis ni. Request for full text. Itu cara dia lah. Okay. Okay, kita dah search melalui literature search ni. Dia sangat membantu kita untuk cari artikel yang similar dengan kita punya tajuk. Maknanya orang dah pernah guna artikel ni. It's good lah. Okay, kita pergi all document balik. Tengok saya punya kesan. Okay, kita tengok pula apa function searching dekat atas ni Okay, function searching kat atas ni adalah untuk mencari artikel dalaman kita ni. Misalnya you all ada 5-6 artikel tu tak ada masalah. Yang bermasalah kalau dah beratus artikel, beribu artikel. Kalau PhD student, lagilah banyak artikel kan. Takkan you nak scroll satu-satu. Artikel mana yang you nak baca. Jadi macam mana cara dia adalah kita cari dekat sini. Okay. Misalnya, okay, saya nak cari pasal knowledge management. Saya pun dah jumpa dah artikel yang saya nak baca ni. Saya double klikkan saja artikel yang saya nak ni. And then terus jumpalah. Dan function ni juga, searching ni kita boleh cari pula dalam artikel ni. Kita nak cari pasal dia punya framework lah kata.
Ada tak framework dalam ni? Okay, no match for the space framework. Mana framework tak ada pun dalam artikel ni. So kita artikel ni, oh tak ada framework. Kita pun cari kat lain. Tak payah kita scroll satu-satu. Ada framework tak dalam artikel ni? Okay, ni fungsi untuk searching kat atas ni. Searching secara dalaman. Okay, bila dah keluar artikel macam ni, kita tak nak, kita pangkas sahaja atau kita pergi terus kepada My Library ni. Okay. Itu fungsi pada Mendeley punya literature search dan juga search dekat atas ni. Kita clear dulu search. Okay. Apa fungsi all document ni? All document ni untuk menunjukkan semua dokumen yang you all ada dekat sini. Okay. Kat sini keluar dia. Recently added. Recently added ni untuk keluarkan yang kita baru buat hari ni ke ataupun 2-3 hari lepas, dia akan letak kat sini. Macam tadi saya ada ambil big data analytic kan. So kat sini akan keluar lah. Okay, recently read. Dia akan senaraikan yang kita dah baca. Okay, favorite. Kalau you nak buat favorite, buat bintang aja. Okay, needs review. Okay, apa fungsi need review ni? Okay, need review ni adalah dia menyenaraikan artikel-artikel yang dia khawatiri tidak lengkap on data. Contoh dia kita ambil salah satu berkenaan dengan knowledge management ni. Okey, data detail dia akan berada di kanan. Okey, perasan tak? Kat sini tak ada pun nama jurnal. Tak ada pun year. Tak ada pun volume. Macam mana dia nak tarik sebagai reference kita? Benda ni tak ada. Jadi dia dah buatkan kat kita. Kita pun double klik kan macam mana nak senaraikan dia. Kita double klik dia. Keluarlah artikel berkenaan. Artikel ni memang kosong pun. So, kita terus delete lah. Maknanya artikel ni memang tidak berfungsi. Remove. Okay. And then kita cari pula yang ni. Okay. Okay, yang ni tengok sepatutnya dia ada je nama jurnal. Tapi kenapa tak tulis kat sini? So, macam mana cara kita nak buat adalah kita copy je nama jurnal ni kat sini. Copy and then kita paste dia kat sini. Okay, nama jurnal. Ya. Ni ada 2011. Kita pun tambahlah 2011. Nampak macam cerewet kan? Tapi ni sangat membantu you all. Nanti masa nak buat reference dalam Microsoft Word kita. Okay, volume. Ada tak volume? Of course ada volume. 38. Issue 5. Okay. Okay, volume 5. Sorry. Issue 38. Ni saya bagi contoh satu je Nanti you all kena check lah. Okay, muka surat. Tengok muka surat. That one is 2 hingga 16. 2 hingga 16. And then, kita pun confident dah. Kita pun tekanlah detail correct. So, tak adalah review kat sini. Mana kita dah confident, dia tak ada review dah. Okay. Yang ni dia dah tolong kita macam data kita tak lengkap. Once kita rasa confident lengkap, kita terus buat detail correct and then dia takkan ada dah dalam need review ni. Okay, itu fungsi need review. Okay, my publication ni tak ada apalah, okay. Yang ni pula, create folder. Apa fungsi create folder? Create folder ni kita nak asingkan kita punya artikel tu mengikut kita rasa kita lah. Untuk searching search. Untuk kita retriever search. Okay. Kita klik je dekat create folder ni. Misalnya saya nak buat folder data analitik. Satu folder. Sorry. Okay, analitik. Saya pun enter je. Keluar satu folder data analitik. Satu lagi saya nak buat folder knowledge management. KM. Saya pun enter. Saya dah ada 2 folder dan 3 folder ni saya test hari tu lah. Okay. Macam mana saya nak buat? Saya pergi dekat all document. Okay, saya pun tengok. Berkenaan dengan knowledge management. Okay, ni betul ni untuk knowledge management. Saya pun ambil, tarik, tekan, jangan lepas. Pergi letak dekat situ and then lepaskan dekat KM. Saya pun buka KM, terus ada satu artikel dalam knowledge management. You don't worry, you terdelete lah kata dalam ni. Don't worry, dalam all document ni takkan hilang. Sebab dia hanya copy link. Dia bukan move the folder. Dia bukan move the article. Dia link sahaja artikel. So, dia takkan hilang lah. Dia untuk pencarian je. So, senang. You nak baca pasal knowledge management. You ada dah folder knowledge management and then terus ambil dalam knowledge management tu. Data analitik pun sama. You cari berkenaan dengan data analitik.
Gunakan butang search ni, data analitik. Okay, big data. Tarik jangan lepas and then masukkan dalam data analitik. Tara adalah dekat folder data analitik. Betul? Okay, settle berkenaan dengan create folder. Okay, macam mana kita nak menggunakan artikel yang kita duk cari ni, nak baca macam mana? Okay, that one is marking. Kita ada 3 simbol dekat sini. Satu adalah simbol bintang. Simbol bintang ni jika kita nak add favorite, just tekan je. Tekan je favorite and then dia akan keluarkan favorite lah sebagai favorite. Okay, saya error ni. Okay, yang ni pula adalah fungsi dia untuk kalau kita baca dia keluar warna hijau. Okay, ni pula tepi ni adalah menunjukkan kita punya types of document. Misalnya dokumen kita tu berkenaan dengan PDF. Dokumen kita tu pasal Microsoft Word. Semua dia dalam Microsoft Word. Semua dia ada simbol kat sini lah. Okay. And then di sini adalah author, title, year, publication. Dan yang penting you kena tengok yang sebelah ni. Detail. Detail ni setiap kali artikel you upload ataupun 10 artikel. Hari ni you add 10 artikel. Please check tepi ni Sebab tepi ni sangat penting untuk kita tarik dalam Microsoft Word kita nanti. Okay, abstract ni bukan kata tak penting. Kalau you tak nak baca keseluruhan sebenarnya, artikel ni sangatlah, kat sini abstract ni sangat penting lah kalau kiranya. Tapi kalau tak berapa pun tak apa, sebab abstract tidak ditarik dalam kita punya reference. Kita dah perhati semua kat sini and then kita detail are correct. Macam tu je lah Sekejap, saya nak cuba buka satu artikel saya. Okay. Macam mana kita nak baca artikel tu, kita dah pilih mana artikel yang kita nak, double click, automatic dia akan pop up keluar di sebelah ni artikel yang kita nak baca. Okey, bila dah kita baca tu sesambil tu tengoklah betul tak penulis dia ni, dan pastikan author ni nama jangan semua huruf besar sebab ada setengah-setengah data yang dia tarik, nama ni akan huruf besar. Bila semua huruf besar, dalam Microsoft Word nanti dia tarik huruf besar juga. Jadi dia salah lah on APA punya format. Okay, you all kena pastikan ni huruf kecil. Okay, dah ada artikel ni, kita pun bacalah artikel. Siapa yang jenis tradisional dia akan print out lah. Jadi zaman moden ni tak perlu print out, kita baca je kat sini, kita boleh highlight, don't worry. Okay, yang ni kita berkenan ni. Okay, ethics in, kita okay, introduction ni kita berkenan. Okay, kita pun ambil and then kita highlight kat sini. Highlight ni boleh pilih colour highlight text. Kita pun highlightkan dia. Terus dia jadi highlight. Bila kita highlight, kita klik dekat highlight tu, automatic dia akan keluar komen, colour. Tak jadi nak highlight, buang balik, nak copy, semua boleh. Komen, apa fungsi komen Misalnya, awak dah highlight, you all dah highlight, dan terus letak nota. Ini sesuai untuk introduction. So, lain kali kalau awak baca, awak kata, kenapa aku highlight ni So, kita tengok, oh highlight ni sebab dia sesuai untuk introduction. So, kita boleh terus, bukan nak ajar copy paste terus boleh copy kat sini and then paste lah dekat kita punya Microsoft Word. Macam tu. Okay. Senang saja kan? Sama juga nak add note ke apa, boleh je add note kat sini. Boleh add note kat sini, nak baca, nak highlight. Semua boleh Okay, tu je fungsi dia. Lepas kita baca, terus kita nak balik My Document, terus balik lah My Document. Okay, satu lagi fungsi yang saya nak memudahkan you all lah. Okay. Okay, dekat tools ni, file, edit, view, tools, ada check for duplication. Check for duplication ni takkan bermasalah sangat kepada pelajar FYP, final year project. Biasanya tak berlaku. Sebabnya biasa kita add tu dia tak banyak tapi kalau PhD or master student, check duplication ni sangat penting jugalah sebab, cuba kita tekan, dia akan senaraikan artikel-artikel yang kemungkinan kita 2-3 kali upload artikel yang sama. So,
You all boleh tengoklah kat sini. Artikel tu, artikel mana, duplication dia. Okay. Kalau rasa macam, oh tak duplicate ni, nama je duplicate. Oh, tak duplicate, you just ignore je lah. Okay. Itu untuk check for duplication. Okay. Satu lagi adalah kita nak tengok di bawah ni ada filter ni. Kat bawah ni kita ada filter. Okay, kita pergi dekat all document sekejap. Okay, kita pergi dekat all document. Kat sini you all perasan ada filter by author. Bila filter by author, dia akan senaraikan semualah yang kita ada. Macam mana kita nak gunakan filter ni untuk memudahkan kerja kita. Okay, kita pergi dekat artikel mana-mana. Ada perkataan tag kat sini kan? Ada perkataan tag kan? Okay, kat sini ni kalau you all perasan, kita boleh edit dekat tag ni. Misalnya, yang ni kita tulis result. Okay. Lepas tu yang ni, artikel yang kedua, kita tag dia sebagai result juga. Maknanya ada result-result yang kita nak pakai lah. Jadi kita nak tagkan artikel kita tu untuk retrieval. Kita filter dekat sini. Filter by tag. Dia pun tulis lah. Oh, ni result yang kita assign tadi. Once kita klik dekat result, and then dia keluarlah dua artikel yang kita assign sebagai untuk kita baca sebagai result. Yang tu fungsi dia lah. Kalau tak nak pakai pun tak apa. Tapi for PhD or master student, benda ni sangat berguna lah. Kalau saya suka. Sebab bila kita baca je artikel tu, kita terus tag dia on apa, senang kita nak baca lepas pada tu. Tak adalah kita tercari-cari benda yang sama. Itu sangat membazir masa. Okay? And then kita balik semula kepada filter by author. Dah settle mudah saja. Mendeley desktop ni kira you dah mahir add file, macam mana nak guna, macam mana nak edit detail, tu kira dah terror dah tu. Dah boleh pakai dah. Okay, kita nak go to Mendeley Microsoft Word. Okay, komponen yang kedua. Macam mana kita nak buat Mendeley Microsoft Word ni? Pastikan Microsoft Word jangan buka lagi untuk kita guna permulaan ni. Macam mana nak buat dia adalah pergi dekat tools. Okay, ada install Microsoft Word kan dekat sini. And then kita tekan install Microsoft Word plugin. Okay, kita tekan OK. And then kita buka Microsoft Word kita. Blank document. Nak tahu ada ke tak, pergi dekat reference. Automatic keluar insert citation yang ada logo Mendeley ni, bermakna you berjaya install plugin. Jika dia keluar insert citation kosong macam ni, tak ada yang Mendeley punya logo tu, makna you belum berjaya. Okey, penggunaan Microsoft Word plugin ni akan kita ajar dalam kita punya rakaman on reference nanti. Okey. Yang mana cara nak guna dia adalah kita akan buat rakaman template nanti. You akan combine lah rakaman kita ni. Tetapi basicnya saya akan tunjukkan macam mana kita gunakan kita punya untuk buat citation dan juga reference. Saya tunjuk sepintas lalu. Nanti dalam rakaman template akan ada lagi detail lah. Okey, contoh you dah copy tadi. Kita dah copy kita punya author tadi kan, siapa-siapa yang kita copy artikel tadi tu, macam mana nak buat dia? Kita insert citation. Okay, dia ada dua cara. Satu, kita search dekat sini terus, kita macam ingat, oh nama pengarang tu adalah William. Okay, jadi kat sini kita pun terus ambil William, and then kita tekan oh, okay, dia terus buatkan untuk kita cite. Okay, saya besarkan sikit kecil sorry. Saya tunjuk sekali lagi. Okey, kita dah copy banyak ni. Okey. Kat sini penulis dia adalah, kita ambil insert citation. Keluar pop up citation tu, kita ingat nama dia. Kita pun teruslah Smith.
Okay, kita ambil dia punya and then tekan OK, dia akan terus buatkan untuk kita. Nampak dia terus buat. Nak tahu jadi ke tak jadi dia buat ni adalah bila kita klik saja pada nama tu, dia keluar warna kelabu. Maknanya that means ada link di situ. Kalau tak keluar kelabu, maknanya you type sendiri. Okay. Yang ni kalau lecturer you all minta soft copy you all punya projek ni, lecturer you all akan boleh detect you buat secara auto ke tak. Okay, satu lagi cara adalah kita insert citation, keluar pop-up, kita tak ingat nama. Tak ingat artikel mana, tapi adalah di dalam Mendeley desktop kita. You go to Mendeley, dia akan keluar pop-up Mendeley kita. Pastikan Mendeley ni dalam keadaan sign in Kita pun pilih lah kat sini. Okay, okay yang ni, William ni. And then, kita ambil butang sign. Sama juga dia akan keluar dan dia akan keluar link. Sekali lagi saya tunjuk pergi dekat sentence yang kita nak insert citation tu, pergi insert citation, go to Mendeley, pilih mana yang kita cite tu, and then tekan butang cite atas ni, jangan lupa. And then terus keluar lah. Okay, keluar macam tu. Ini basic Okay. Misalnya ada 3 orang bercakap benda yang sama. Yang ni akan berlaku kepada student master dan PhD. Kebanyakannya dia bercakap pasal benda yang sama. Teori on data analitik ni sama teori dia. Dia kembangkan 4 teori. William pun 4 teori. Maury pun 4 teori. Smith pun 4 teori. Jadi kita nak gabung dia punya teori tu macam mana nak buat dia adalah, okay, kita insert citation ketiga-tiga dia dulu. Cite. Okay, yang kedua, orang yang ketiga. Cite. Okay, kita ada 3 orang yang bercakap benda yang sama. 1, 2 dan 3. Okay, kita highlight je ketiga-tiga ni automatic yang insert citation tadi akan keluar merge citation. Sekali lagi saya tunjuk. Highlight ni insert citation awal-awal. Kita highlight je ketiga-tiga and then keluar merge citation. Automatic dia akan mergekan untuk kita. Dia akan keluarkan bentuk semicolon ni. Tak payah edit apa-apa kecuali memang salah, boleh edit manually sebenarnya ni. Tapi kebanyakannya adalah betul lah Okay, dia buat 1997, dia akan susun ikut alfabetik. A dulu, D and then P. Ellie, Dalke dan juga Palacios bercakap benda yang sama. Okay. Lepas you cite, mesti nak buat reference kan. Okay, nanti rakaman nanti kita tunjuk sekali lagi macam mana senangnya benda ni boleh buat magic pada kita adalah, kalau dulu kita buat manual, nama, lepas tu sending ayat dia, title, lepas title apa tahun, lepas tahun apa kena type satu-satu. Jadi secara automatiknya tak perlu buat secara manual. Kita insert bibliografi, automatik dia akan buatkan untuk kita siap susun A, B, C, D lagi. Tapi untuk maklumat you all, walaupun you all excited, lepas set terus nak buat bibliografi. Don't be too excited. Pastikan bibliografi ni end of your report. Lepas habis semua. Lepas dah siap semua, benda yang terakhir yang you buat, selain daripada table of content adalah, ni dia. Reference. Supaya nanti tak payahlah you duk gaduh tambah lagi site, dah kena update balik. Tak ada masalah nak update. Kat sini bila kita letak je cursor kat sini, kita boleh je insert bibliografi balik. Tapi 2 kali kerja lah. So make sure you dah rasa macam dah puas hati, dah buat conclusion. Dah siap conclusion, insert lah bibliografi, dia akan add kan untuk you all. Okay, nak tahu betul ke tak, once you klik dekat sini, dia akan ada juga dekat bawah ni macam tu. Okay. Ini adalah second component iaitu Mendeley desktop. Okay, next component yang kita nak sentuh adalah berkenaan dengan komponen ketiga iaitu Mendeley web. Okay, Mendeley web adalah komponen ketiga. Macam mana kita nak gunakan Mendeley web ni adalah melalui Google, kita type je Mendeley web. Mendeley web, okay, akan keluar Mendeley web. Okay. Okay, kita sign in sahaja. Okay, bila sign in, dia akan minta email dan juga password sama dengan Mendeley desktop. Pastikan you all ingat.
And then dekat sini dia akan keluar lah. Macam saya dia keluar nama Hazura kat tepi ni. And then kita go to the library. Dia akan keluar tak adalah sebiji-sebiji interface-nya, tapi benda yang sama yang ada dalam Mendeley Desktop. Tengok Nur Hazura kat atas tu. Sama juga Mendeley Desktop pun sama. Tengok dekat all document. Dia akan ada Nur Hazura juga kat atas ni. Apa fungsi dia? Macam saya cakap tadi, Mendeley Web ni adalah mirror kepada Mendeley Desktop. Desktop pun sama, mirror je dengan Mendeley Web ni. Kat sini sama juga, you boleh add file, okay, add manually entry, you boleh download dan sebagainya. And then pastikan you synchronize. Biasanya dia synchronize automatic. Once you synchronize, dia akan wujudlah di sini juga. Okay, function dia sangat mudah. Okay, kat sini dia ada juga, you nak create group, nak chatting ke apa, boleh lah. Tapi function tu tidaklah critical untuk you all guna. Okay, itu adalah Mendeley Web. Apa pula Mendeley Web Importer ni? Okay, Mendeley Web Importer ni first kali adalah you buka apa-apa yang you guna, Chrome ke Mozilla ke, tapi dia paling stabil dengan Chrome lah. Okay, type je dekat sini Mendeley Web Importer. Ada dua cara. You type kat sini Mendeley Web Importer, terus dia keluar macam ni dan tekan. Atau satu lagi cara adalah pergi dekat Mendeley Desktop tadi tu. Dia ada dekat Tools, Install Mendeley Web Importer. Sama juga. Dia akan keluar pop-up. Contoh saya bagi. Dia akan keluar pop-up. You pilih Get the Importer for the Chrome. Okay, you klik dekat situ. And then Add Extension. Saya ni dia keluar remove sebab saya dah ada. You all yang belum ada, dia akan keluar Add Extension for your Chrome. Jadi klik je kat situ. Nak tahu jadi ke tak jadi adalah once dia keluar comel ke atas ni, logo Mendeley Importer ni kat atas, maknanya you berjaya. Tak buat, sila buat lagi dan cuba tukar kepada Chrome, and then dia akan ada lah logo ni. Macam mana fungsi dia pula? Okay, fungsi Web Importer ni sebenarnya sangat bagus sebab dia boleh terus masukkan kita punya artikel dalam desktop tu. Macam mana cara dia adalah, misalnya kita dah jumpa artikel, kita cari dekat, okay, promote sikit kita punya portal library. You pergi dekat e-resources, online database, ataupun pergi dekat database by faculty, supaya senang you all tengok fakulti mana, database mana yang sesuai dengan fakulti you all. And then klik dekat situ, pilihlah database. Saya misalnya pilih Springerling. Okay, saya pun type lah dekat situ berkenaan data analitik. Okay, multimedia and machine learning for data analytics. Saya berkenan dah. Dan dia ada PDF. Bila saya klik je dekat Mendeley Web Importer ni, dia terus keluar kat sini. Okay, untuk you all punya makluman dia ada My Library. Dia ada terus folder yang kita duk create tadi tu, dia ada terus kat situ. Jadi kita klik je mana folder yang kita nak, ataupun nak senang kita letak dalam My Library dulu. And then kita nak ambil yang mana? Kita nak ambil yang PDF punya atau nak ambil web page punya. Biasa kita akan suggest on PDF lah. Tekan butang add. Tunggu beberapa second. You don't worry, dia akan terus masuk dalam kita punya Mendeley Desktop. Jadi tak payahlah you download and then save and then pergi desktop add file pula. Jadi tak banyak kerja lah. Okay? Tak renyah. Tapi ada sesetengah artikel yang tidak compatible dengan Web Importer ni. Misalnya dia tak ada keluar PDF ni. Padahal bila kita buka ada. So yang tu you kena manually juga download and then add nanti dekat desktop. Sama juga, ni contoh saya bagi dekat kalau kita search dekat Google Scholar. Google Scholar, okay, ada PDF. Kita ambil salah satu, okay, dah ada PDF, and then kita klik dekat situ, dekat Web Importer, and then dia akan masukkan terus, and then kita add, bolehlah masukkan. Okay, so hari ni kita dah sentuh ke empat-empat komponen dalam Mendeley, iaitu pertama adalah Mendeley Desktop. Main lah, you kena install dan download dalam PC masing-masing. And then kita ada Mendeley Microsoft Word untuk penggunaan buat citation dan juga buat reference. And then kita ada Mendeley Web
yang mana mirror kepada Mendeley Desktop, dan last one adalah Mendeley Web Importer. Harap kita punya kelas dan rakaman ni sangat membantu anda semualah untuk menyiapkan final year project, thesis for master or PhD. Yang ni adalah basic knowledge. Yang mana tak faham atau perlukan maklumat lanjut, boleh datang ke perpustakaan kampus Besut anytime, buat appointment dengan saya. Kita akan buat personal coaching ataupun in small group punya coaching. Secara online pun boleh, tak ada masalah. Jadi rakaman ni akan continue kepada draft penggunaan Microsoft Word writing. Okey, yang tu rakaman lain pula. Kita akan berjumpa lagi. Saya halalkan ilmu pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.